Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Malam yang berbahagia ini kita akan teruskan membicarakan tentang fasal yang kedua pada menyatakan telinga, halaman yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahuilah olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita pendengaran telinga untuk kita manfaatkan, kerana pendengaran telinga itu memberi faedah bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan memberi faedah bermanfaat untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar, maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili nyatakan kepada kita manfaat pendengaran. Apa dia? Untuk kehidupan di dunia ini bersedap-sedap, kita mendapat kenikmatan daripada apa yang didengar. Begitu juga kita mampu memahami, faham akan sesuatu daripada apa yang kita dengar. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal, lebih utama daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli pekak. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili kemukakan kepada kita dua nikmat
yang istimewa. Nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib dalam mengkupaskan ayat yang kedua surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kita ambil potongan nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menguji manusia. Kami jadikan manusia. Kami beri peluang manusia jalani hidup di muka bumi untuk kami uji dan coba manusia itu sepanjang kehidupannya di dunia. Maka kami berikan kepada manusia itu sami'an basira. Kami berikan, kami sediakan, kami jadikan kepada manusia yang kami beri peluang jalani hidup di dunia ini pendengaran telinga, penglihatan mata. Pendengaran telinga, penglihatan mata. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah menyatakan Allah Subhanahu wa taala kemukakan dua nikmat daripada nikmat-nikmat yang lain, kerana dua nikmat ini, pendengaran telinga dan penglihatan mata, adalah sebesar-besar nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada hamba-hambanya untuk menjalani hidup di muka bumi. Ya, pelbagai nikmat, maka dua nikmat yang paling besar yang dipinjamkan, nikmat pendengaran telinga, nikmat penglihatan mata. Faja'alnahu sami'an basira. Pun begitu, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan lagi, Allah Subhanahu wa taala sebut dulu sami'an, pendengaran telinga, barulah Allah Ta'ala sebut basira, penglihatan mata. Kenapa? Baik, dari segi faedah, maka pendengaran telinga lebih banyak mendatangkan faedah yang dibangsakan dengan akhirat. Pendengaran telinga lebih banyak mendatangkan faedah untuk akhirat berbanding dengan penglihatan mata. Pun begitu, antara penglihatan mata dengan pendengaran telinga, penglihatan mata lebih banyak memberi faedah untuk kehidupan dunia berbanding akhirat. Ya.
Jadi ada kelebihan masing-masing. Pun begitu apabila disebut dulu pendengaran telinga, menjelaskan kepada kita keutamaan adalah untuk akhirat. Keutamaan untuk akhirat. Faja'alnahu sami'an basira. Kerana banyak yang berkaitan dengan akhirat adalah sam'iyah, perkara yang kita dengar dan kita beriman. Kita hanya dengar syurga, kita beriman, kita mengakui syurga itu benar, tapi kita tak pernah melihat syurga di dunia. Imajinasi, ilusi. Semalam kita pelajari. Kita hanya imajinasikan dia, ilusi dia. Tapi kita tetap beriman. Kita bukan waham dah. Kita beriman. Benar janji-janji Allah. Ya. Kita dengar tentang neraka dan kita membenarkan neraka itu benar. Sama sekali kita tidak dapat melihat di dunia bagaimana situasi neraka itu sendiri. Ya. Kita dengar tentang alam barzakh, tapi kita sendiri tidak pernah melihat dengan mata kepala kita situasi alam barzakh. Faja'alnahu sami'an basira. Allah sebut dulu pendengaran telinga, barulah disebut penglihatan mata, kerana apabila dinilai manfaat akhirat, pendengaran telinga lebih banyak memberi manfaat akhirat berbanding dengan manfaat dunia. Maka apabila dibuat perbandingan dua insan yang buta dengan yang peka, lebih mudah mendidik yang buta daripada yang peka. Kerana yang peka dia melihat, tetapi dia tidak mendengar, dan dia sentiasa mencurigai apa jua yang ditunjukkan oleh orang yang sempurna panca inderanya. Orang peka, dia sentiasa mencurigai. Dia tak mudah percaya dengan kita. Kenapa? Dia nampak. Dia nampak handphone tu. Dia nampak handphone tu. Dan dia akan mencurigai. Walaupun kita bersungguh-sungguh tunjuk ajar pada dia. Baik. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu-ngadu, dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah yang membawa kepada kerosakan dan kemaksiatan, dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai. Kata Imam Al-Ghazali, haram mendengar serunai yang melalaikan, haram bermain serunai yang mana serunai itu ditiup bersama dengan perkara-perkara yang haram. Serunai itu sendiri tak haram, bunyian serunai itu tak haram. Dia jadi haram kerana aradi yang mendatang. Dalam tiupan serunai itu ada minuman keras.
dalam tiupan serunai itu rupanya ada majlis yang melalaikan. Dalam tiupan serunai itu ada percampuran yang diharamkan. Maka bunyian serunai itu tak haram. Peralatan serunai tidak haram. Yang haramnya adalah aradi, yang mendatang. Apa yang kita datangkan dengan serunai itu. Yang kita datangkan dengan serunai itu percampuran laki-laki wanita haram. Kita datangkan dengan serunai itu perkara-perkara yang melalaikan haram. Begitu juga gendang. Pun begitu Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya hanya mengharuskan gendang sahaja. Kenapa? Saddu zara'i, langkah berjaga-jaga. Dalam Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan haram, tetapi Imam Syafi'i membenarkan gendang. Gendang itu pun yang terbuka salah satu daripadanya, seperti kompang. Yang lain sebagai saddu zara'i, langkah berjaga-jaga. Imam Asy-Syafi'i agak ketat. Pun begitu Imam Al-Ghazali mengkupas. Maknanya gendang boleh, peralatan muzik apa pun boleh, selagi mana jangan dicampuri ataupun didatangkan dengan perkara yang haram. Itu namanya aradi, yang mendatang. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Dengan kata lain, pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili maknanya mengingatkan kita, elakkan. Kalau tak ada keperluan, baik jangan. Ditakuti melalaikan. Kerana perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi SAW, maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau dari perkataan yang keji dan sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Dengan kata lain, orang yang memfitnah, dia kata-kata fitnahnya itu berdosa. Yang tumpang dengar tu pun sama mendapat dosa. Dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati, mendatangkan was-was ke dalam hati. Sekali lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menghubungkan anggota luaran, anggota zahir dengan anggota dalaman, anggota batin, iaitu hati sanubari. Dengan kata lain, apa yang kita dengar tak habis di situ. Apa yang kita dengar mengalir masuk ke tasik hati sanubari, ke kolam hati sanubari. So, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Al-qalbu kal-haudi tajri ilaiha arba'atu anhurin. Hati manusia bagaikan kolam yang mengalir masuk 4 batang sungai. Apa yang dilihat mengalir masuk dalam kolam hatinya. Apa yang didengar mengalir masuk dalam kolam hatinya. Apa yang dikata mengalir masuk dalam kolam hatinya.
Begitu juga deria, sentuhan dan hiduan mengalir masuk dalam kolam hatinya. Baik, itu hubungan antara anggota zahir dengan anggota batin, hubungan antara panca indera dengan hati sanubari. Dalam menjelaskan perkara ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengingatkan kita. Berat tu, dia kata apa? Perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Dengan kata lain, apa yang kita dengar, apabila yang didengar itu keji, yang didengar itu sia-sia, ianya akan merosakkan hati sanubari. Wal'iyazubillah. Menjelaskan perkara ini merujuk kepada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyaitani lammatun bibni Adam walil malaki lammatun. Inna lisyaitani, bahawasanya bagi syaitan itu lammatun, lam mim ta marbutah. Inna lisyaitani, bahawasanya bagi syaitan itu lammatun, lubuk di hati sanubari anak Adam. Hati sanubari anak Adam ni ada lubuk untuk syaitan. Budak muda kata pot. Di hati sanubari anak Adam ni, dia ada pot, ada tempat bertinggi, ada tempat duduk, ada tempat hinggap syaitan yang durjana. Inna lisyaitani lammatun bibni Adam, bahwasanya bagi syaitan itu lubuk di hati sanubari anak Adam. Walil malaki, dan bahwasanya bagi malaikat juga lammatun, ada lubuk di hati sanubari anak Adam. Wah, bagaimana tu? Di hati sanubari anak Adam tu ada lubuk syaitan dan ada lubuk malaikat. Ada tempat hinggapan syaitan, ada tempat hinggapan malaikat. Ada tempat duduk syaitan, ada tempat duduk malaikat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, fa'amma lammatus syaitan, maka ada pun lubuk syaitan di hati sanubari anak Adam itu, fa'i'adun bisyarri, di lubuk hati anak Adam itulah tempat syaitan berulang alik mengajak kepada kejahatan. Wa takzibun bisidq, dan disitulah syaitan membisikkan, mendustakan kebenaran. Di lubuk itulah syaitan bisik
supaya mempengaruhi anak Adam itu mendustakan, menolak perkara yang benar. Wa amma lammatul malaki, dan ada pun lubuk malaikat di hati sanubari anak Adam itu, fa'i'adun bil khairi, maka disitulah tempat berulang aliknya malaikat menyampaikan perkara yang baik. Wa tasdiqum bil haqqi, dan membenarkan, membisikkan perkara yang benar dengan hak. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan hadis riwayat Imam An-Nasai, bahawa hati sanubari kita ni ada lubuk syaitan dan ada lubuk malaikat. Ada tempat hinggapan syaitan, ada tempat hinggapan malaikat. Ada tempat duduk syaitan, ada tempat duduk malaikat. Syaitan berulang alik, malaikat pun berulang alik. Syaitan berulang alik keluar dan masuk ke lubuk hati sanubari anak Adam itu untuk menyeru kepada kejahatan. Malaikat berulang alik keluar masuk dalam lubuk hati anak Adam itu untuk menyeru kepada kebaikan. Jelas. Jadi macam mana kalau kita fikirkan hati itu adalah hati sanubari, iaitu fikiran dan perasaan. Maka di situ lubuk. Untuk menjelaskan lagi hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai ini, Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali datangkan satu hadis da'if, dan Imam Ghazali tulis dalam kitabnya Minhajul Abidin, ya, hadis da'if tak boleh buat hujah, tetapi hadis da'if sebagai dalil sokongan, dan hadis da'if sebagai dalil untuk menjelaskan, menafsirkan, menghuraikan kedudukan makna hadis yang sahih. Untuk buat hujah tak boleh, tetapi dalil sokongan boleh. Begitu juga hadis da'if dijadikan sebagai pemberi penjelasan tentang makna kedudukan hadis sahih. Maka dalam hadis da'if, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, menulis dalam kitabnya Minhajul Abidin. Setakat ni yang saya belajar, belum pernah lagi jumpa hadis ni dalam Sunan Asyarah, perkumpulan perawi-perawi yang 10. Tapi lah, manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Imam Al-Ghazali menyatakan ini hadis dhaif, memberi sokongan dan penjelasan tentang hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza wulida ibnu Adam mauludun karanallahu bihi malakan wa karana syaitanu bihi syaitanan." Apabila dilahirkan anak Adam ke dunia, lahirnya seorang bayi, tak kira bayi lelaki maupun bayi perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi kelahiran bayi tersebut
dengan menghantar seorang malaikat. Manakala syaitan pula mengiringi kelahiran bayi tersebut dengan menghantar seorang syaitan. Maka berlakulah apa yang disebut al-jazibiyah, tarik menarik. Kenapa? Malaikat mengiringi kelahiran bayi, syaitan tu pun mengiringi kelahiran bayi. Berlakulah tarik menarik, perebutan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, menyatakan lagi, wal malaku jathimun ala udhuni qalbi ibnil aiman. Malaikat yang Allah hantarkan, malaikat yang mengiringi kelahiran bayi tersebut akan berada di telinga hati sebelah kanan. Hati tu ada telinga punya. Malaikat yang mengiringi kelahiran bayi tersebut akan berada di telinga hati sebelah kanan bayi tersebut. Wasyaitanu jathimun ala udhuni qalbi ibnil aithar. Manakala syaitan pula berada di telinga hati sebelah kiri bayi tersebut. Baik. Berdasarkan hadis dhaif ini, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita bahawa hati manusia, hati sanubari manusia ni ada telinga. Telinga kanan, telinga kiri. Sebagaimana hati sanubari manusia ni dia ada mata. Kalau kita sebelum ni membahaskan tentang dua biji mata, maka ianya merupakan penglihatan mata kasar. Rupa-rupanya ada lagi penglihatan mata hati. Penglihatan mata kasar maka disebut basar. Penglihatan mata hati disebut basira. Ada lagi. Hari ini kita belajar pendengaran telinga. Pendengaran telinga zahir, pendengaran telinga batin. Pendengaran telinga zahir, dua lubang telinga dikawal dengan dua coping telinga, alunan suara tu. Dan ada lagi, iaitu pendengaran mata hati. Penglihatan mata kasar, penglihatan mata hati. Pendengaran telinga, pendengaran telinga hati. Pendengaran, tapi kita jarang sebut pendengaran telinga kasar. Yalah, tapi kita dengar mata kasar, mata hati. Tapi tak ada, yang ada pendengaran telinga dan pendengaran hati. Bezanya pendengaran telinga, dia mendengar suara yang bersuara, sautun mustamilun ala hurufil hijaiyah, dengar suara. Hati, dia boleh mendengar benda yang tidak bersuara. Tu bisikan. Ada tak namanya? Khawatir. Bisikan hati. Bisikan hati juga disebut
sebagai lintasan hati. Itu datang khawatir. Sebab itu khawatir tu ulama sebut dua kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Khawatir juga disebut lintasan hati, khawatir juga disebut bisikan hati, kerana dia tak bersuara. Maka menjelaskan kepada kita bahawa apa yang didengar oleh dua lubang telinga ni, pastinya dia mempengaruhi telinga hati sanubari. Dan perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Ya, mendatangkan was-was ke dalam hati. Sebagaimana semalam kita bicara, apabila kita melihat, maka khawatir lintasan, bisikan sampailah kepada hati. Maka di situ akan datangnya mula-mula khayalun, imajinasi. Lepas tu wahmun, ilusi. Lepas tu afkarun, fikir, idea. Begitu juga apa yang didengar oleh dua lubang telinga, dia menjadi khawatir. Dia mendatangkan lintasan dan bisikan kepada hati. Maka datanglah nanti di hati itu khayalun, imajinasi terhadap apa yang didengar, ilusi terhadap apa yang didengar, wahmun. Maka paling ditakuti nanti apa yang didengar itu menambahkan syak, menambahkan was-was dalam hati sanubari, merosakkan hati sanubari, bukan menambahkan keyakinan, menambahkan was-was ke dalam hati sanubari, was-was terhadap perkara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.